Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Azmi bin Khairul Nizam dari kelas DPZW5A, nombor matrik DPZ 2020-25069. Baiklah, pada hari ini saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Wakaf Kesihatan. Baiklah, saya akan membuka pembentangan ini dengan pengenalan. Yang pertama, wakaf merupakan satu sistem yang telah lama wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Dan amalan berwakaf juga banyak disebut di dalam Al-Quran, seperti pada surah Ali Imran ayat ke-92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi. Dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wakaf juga bukanlah hanya tertumpu pada tempat peribadatan sahaja, tetapi kita boleh melihat amalan berwakaf ini melalui skop yang lebih luas, iaitu antaranya wakaf juga boleh meliputi bidang sosial ekonomi, kesihatan dan juga ketenteraan. Wakaf kesihatan ini bukanlah perkara baharu, tetapi ianya telah diguna pakai sejak zaman dahulu lagi. Seperti Ibnu Talun yang telah mewakafkan hospital di Kahirah Mesir pada tahun 913 Masihi. Ini membuktikan bahawa wakaf kesihatan merupakan satu sektor yang memainkan peranan yang penting dalam pembangunan kesihatan di dalam sesebuah negara. Dalam tamadun Islam, institusi perubatan seperti klinik, hospital, perkhidmatan perubatan seperti rumah-rumah musafir dan juga asrama juga adalah bergantung kepada bantuan daripada hasil wakaf. Pada pembentangan ini, kami akan jelaskan dengan lebih terperinci mengenai tentang wakaf dalam aspek kesihatan. Baiklah, itu sahaja sedikit sebanyak daripada saya. Seterusnya saya akan memberi kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anim Bizambari, DPZ 2020-24582 daripada DPZ W5A. Okay, sekarang kita sambung pula ke bahagian konsep kepada wakaf kesihatan. Okay, sebut saja mengenai wakaf di Malaysia ni bukanlah satu perkara yang asing lagi, bahkan ianya telah menjadi satu amalan yang kerap dipraktikkan oleh kita dan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat dah. Okay. Perkataan wakaf berasal daripada perkataan wakafah yang bererti atau yang bermaksud berhenti maupun tertahan. Wakaf ni diartikan sebagai satu amalan menyerahkan harta kita, harta yang kita miliki untuk kegunaan, untuk manfaat orang ramai. Orang ramai. Wakaf ni merupakan satu cabang ibadah. Sebab apa? Sebab tujuan amalan wakaf ni untuk mendekatkan diri dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara macam mana pula kan? Dengan cara membelanjakan harta yang kita ada ni ke jalan Allah lah. Seterusnya, para fuqaha Islam berpendapat bahawa amalan wakaf ni mempunyai dua objektif. Objektif pertama, untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Yang kedua, pewakaf semestinya akan menerima ganjaran pahala yang berkekalan dan berterusan sehingga ke hari akhirat. Wakaf juga terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama wakaf am dan yang kedua wakaf khas. Saya explain sikit lah secara ringkas lah kan berkaitan wakaf am dan wakaf khas ni. Wakaf am ni senang kita nak faham, harta yang diwakafkan bagi tujuan umum. Tujuan umum. Manakala wakaf khas ni pula bagi tujuan tertentu saja. Kalau kat sini pun dah boleh lihat dah. Jadi wakaf kesihatan ni dia duduk kat mana? Duduk di bawah wakaf khas, iaitu wakaf yang hartanya tu, harta tu diwakafkan bagi tujuan tertentu saja. Sambung pula kepada contoh sistem wakaf kesihatan dikait rapatkan dengan isu semasa sekarang. Sistem kesihatan negara kita sekarang makin hari makin mencabar. Lagi-lagi pada waktu pandemik COVID-19 ni lah.
Saya lah teramat sedih kalau dengar hospital-hospital kat luar sana tenat. Tenat bukan hanya sebab diorang kurang staff, bukan hanya sebab diorang kurang kaki tangan, tapi kurangnya peralatan yang penting untuk institusi perubatan ni nak selamatkan nyawa-nyawa pesakit. Dia kurang katil, kurang alat pernafasan, kurang itu, kurang ini. Sedih lah kan. Jadi bila pandemik macam ni, dia barulah melonjak naik, membuka mata masyarakat akan kepentingan, kebaikan dan erti berwakaf tu sendiri. Kalau sebelum ni mungkin tertanya-tanya apa tu wakaf kan, macam mana ada harta tapi macam mana nak wakafkan harta, macam mana nak wakafkan barang dan sebagainya. Tapi sekarang dah tahu sebab tersebar luas info pasal wakaf. Penubuhan wakaf adalah penubuhan wakaf kesihatan, adalah bagi tujuan kebajikan. Bagi tujuan kebajikan dengan menawarkan rawatan kesihatan pada kos minimum. Contoh wakaf kesihatan yang boleh dilihatlah waktu pandemik ni, banyak pertubuhan yang dah ditubuhkan oleh organisasi tertentu untuk kumpul dana. Kumpul dana daripada orang awam ataupun daripada mana-mana pihak lah, bagi sama-sama membantu mewakafkan peralatan tertentu di beberapa tempat yang memerlukan, di beberapa institusi perubatan yang memerlukan. Bukan je pertubuhan, dapat ada juga golongan dermawan yang mewakafkan peralatan serta kemudahan di pusat-pusat perubatan di bawah nama beliau sendirilah kan. Sebagai contoh yang kita ketahui, kita sebagai rakyat Malaysia, orang panggil apa, netizen, mesti kenal Ustaz beliau kan. Beliau ni mewakafkan satu blok bangunan, ataupun kita panggil dewan lah kalau tak silap saya, bagi tujuan keselesaan pesakit COVID-19. Usaha beliau ni boleh dikategorikan di bawah wakaf kesihatan juga. Sebab apa? Sebab berkait hubung lah dengan kebajikan masyarakat. Banyak lagi contoh lain. Ada juga artis, orang biasa pun ada juga bagi sumbangan berbentuk wang, tak kisahlah secara peribadi ke, secara berkumpulan ke kan, kepada mana-mana institusi perubatan bagi menampung kos harian hospitality mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Husairi Nizam dari kelas DBZW5A, nombor matrik DBZ20202462. So, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menyentuh tentang institusi-institusi wakaf kesihatan di Malaysia. Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Wakaf An-Nur merupakan sebuah syarikat berhad dengan jaminan tanpa share yang ditubuhkan untuk menguruskan aset dan saham-saham syarikat dalam kumpulan Johor Corporation yang diwakafkan. Wakaf An-Nur mula beroperasi pada 25 Oktober tahun 2000 dengan nama Pengurusan Klinik Wakaf An-Nur Berhad. Pengurusan Klinik Wakaf An-Nur Berhad pada awalnya ditubuhkan untuk menguruskan klinik-klinik wakaf dan pusat dialisis di bawah Johor Corporation yang diuruskan oleh KPJ Healthcare Berhad. Syarikat ini kemudiannya ditukarkan namanya kepada grup ataupun kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada tahun 19 Julai 2005, yang mana peranan dan aspirasi yang lebih luas lagi dipertanggungjawabkan kepada syarikat ini. Sehingga tahun 2012, sebanyak 18 klinik Wakaf An-Nur KWAN termasuk sebuah hospital wakaf HWAN telah beroperasi. Klinik-klinik yang telah beroperasi di Johor iaitu Kota Raya, Masjid Pasir Gudang, Masjid Batu Pahat, Masjid Muar, Masjid Keluang dan Lakin Sentral. Untuk Selangor pula terdapat 7 iaitu Masjid Sungai Buloh, Ijak, Masjid Bukit Indah Ampang, Masjid Jamek Pekan Kajang, Masjid Al-Falah USJ 9, Masjid Al-Syakirin Jalan Gombak dan Masjid Al-Maniah Batu Kif. Di Sarawak pula terdapat 2 klinik wakaf iaitu Baitul Mal Satok dan Baitul Mal Samariang Kuching. Satu di Perak iaitu Masjid Gugusan Manjoy dan 2 buah lagi di Negeri Sembilan iaitu Maens Senawang dan Masjid Jamek Pekan Dembau. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh klinik dan pusat dialisis Wakaf An-Nur ini adalah rawatan dialisis dan ubat-ubatan kepada pesakit buah pinggang yang berpendapatan kurang dari 1,000 sebulan. Rawatan am juga disediakan kepada pesakit luar yang memerlukan
perundingan kesihatan seperti demam, batuk dan masalah kesihatan biasa dengan bayaran RM5 sahaja tanpa mengira agama atau bangsa termasuk Muslim dan bukan Muslim. Usaha mewujudkan klinik dan pusat dialisis ini sangat bermanfaat untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan mendapatkan rawatan kesihatan sama seperti orang awam. Ia sedikit sebanyak mengurangkan beban yang ditanggung oleh golongan berpendapatan rendah dalam mengharungi taraf hidup yang semakin meningkat dewasa ini. Okey, sekian saja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan oleh rakan-rakan saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nur Yasmin Zulaika binti Din, DPZ 202024657 dari kelas DPZ W5A. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang peranan wakaf kesihatan. Okey, sebagaimana yang telah dibincangkan, kesihatan adalah satu petunjuk kepada pembangunan ekonomi. Maka kemudahan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan oleh rakyat amat penting. Okey, dalam konteks ini, walaupun di Malaysia terdapat hospital dan klinik yang telah disediakan oleh kerajaan dan swasta, institusi wakaf juga turut dilihat berperanan dalam menyediakan kesihatan dengan kos yang murah kepada masyarakat. Okey, di Johor sebagai contohnya, Johor Corporation menerusi Masjid An-Nur Kota Raya dan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Johor telah menubuhkan klinik wakaf An-Nur, iaitu sebuah pusat kesihatan yang berasaskan konsep wakaf. Johor Corporation telah mewakafkan lot 85, 86 dan 87 di tingkat 3 Plaza Kota Raya bersebelahan dengan Masjid An-Nur Johor Baru sebagai tapak klinik dengan kos pembangunan sebanyak RM425,160.20. Okey, rangkaian klinik wakaf An-Nur ini terdapat sebanyak 8 buah rangkaian, yang mana 4 buah klinik tersebut terdapat di Johor, sebuah di Negeri Sembilan, 2 buah di Negeri Selangor dan sebuah di Sarawak. Di samping itu juga terdapat sebuah hospital wakaf An-Nur yang beroperasi di Johor. Okey, kesemua rangkaian klinik wakaf An-Nur ini turut menyediakan perkhidmatan dialisis dan kadar subsidi. Seterusnya, Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad juga telah bekerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan untuk membuka sebuah klinik wakaf di Kelantan yang bertempat di perkarangan Masjid Kampung Sireh. Okey, klinik wakaf ini bertujuan menyalurkan perkhidmatan perubatan kepada pesakit-pesakit yang kurang berkemampuan tanpa mengira agama dan bangsa pada harga yang paling minimum. Okey, ini bermakna wakaf berperanan menjamin kesejahteraan umat tanpa mengira agama dan bangsa kerana penerima wakaf tidak disyaratkan khusus kepada umat Islam semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Rajali. Nombor matrik DPZ 202024968 dari kelas DPZ W5A. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran wakaf kesihatan. Yang pertama ialah kekurangan dana. Dana adalah asas terpenting dalam pembangunan wakaf kesihatan, dan jika dana tidak mencukupi bagi menyediakan pelbagai alatan hospital untuk pesakit-pesakit, menyebabkan masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan cara yang baik dalam musim COVID-19 ini. Seperti golongan tua yang mempunyai penyakit kronik perlu mendapat alat bantuan pernafasan. Hal ini kerana pembangunan wakaf kesihatan melibatkan kos yang sangat besar dan dana yang diperlukan juga adalah banyak. Poin yang kedua ialah kawalan dalaman. Elemen kawalan dalaman merupakan salah satu aspek penting dalam menguruskan institusi wakaf. Elemen yang terdapat dalam kawalan dalaman ialah persekitaran kawalan, aktiviti kawalan, pemantauan, maklumat dan komunikasi serta penilaian risiko. Kesemua elemen tersebut merupakan alat untuk mengawal pengurusan sesebuah institusi ke arah dengan lebih baik demi membangunkan sesuatu pembangunan wakaf dengan lebih efektif. Poin yang ketiga ialah kepinjangan pangkalan data. Data merupakan perkara penting dalam menjadi sesuatu rujukan untuk sesuatu peristiwa yang berlaku. Penyimpanan data yang baik akan memudahkan rujukan pada masa hadapan sekiranya ia diuruskan dengan cara yang betul. Penyimpanan data secara sistematik juga
antara aspek yang dapat membantu mengurus sesebuah interaksi supaya dapat berjalan dengan lebih baik. Poin yang keempat ialah kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat amat sederhana kerana kita hanya melihat membuat kebajikan dari aspek bersedekah sahaja. Padahal kaedah wakaf lebih menarik, yang mana pahala yang diterima akan berterusan sehingga akhirat. Wakaf tidak hanya wujud dalam bentuk tunai sahaja, tetapi banyak lagi seperti wakaf perubatan demi membantu pesakit-pesakit COVID-19 yang bertaruh nyawa di hospital. Dengan bantuan wakaf yang dilaksanakan oleh mereka dapat menyelamatkan nyawa orang yang tersayang daripada terkorban dalam musim COVID-19 ini. Poin yang terakhir ialah kekurangan tenaga kerja. Di negara Malaysia memerlukan khidmat sekurang-kurangnya 6 juta jururawat bagi mengendalikan wabak pandemik COVID-19. Dalam satu laporan oleh Agensi Kesihatan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan kerjasama Nursing Now dan Majlis Jururawat Dunia ICN. Jumlah keseluruhan jururawat di seluruh dunia ketika ini seramai 28 juta dan ia mewakili lebih daripada separuh tenaga kerja perubatan di peringkat global. Amat penting untuk jururawat ini diberikan sokongan yang mereka perlukan bagi membantu masyarakat dunia untuk terus hidup sihat. Bagaimanapun ketika ini seluruh dunia kekurangan sebanyak 5.9 juta tenaga kerja jururawat. Kata terus berkata negara miskin seperti Afrika, Asia Tenggara, Asia Barat dan sebahagian daripada Amerika Selatan berdepan jurang lebih besar berkaitan isu kekurangan jururawat ini. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentas seterusnya. Hai, bertemu kembali kita. Baiklah, kali ini saya akan menutup pembentangan ini dengan kesimpulan. Selepas kita mendengar para pembentang telah menerangkan tentang apa itu wakaf dalam aspek kesihatan, jadi kita sebagai Muslim sejati, marilah kita sama-sama mempersiapkan bekalan kita bagi menghadapi alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat, dengan cara kita membuat persiapan dengan membuat kebaikan secara berterusan, seperti melalui amalan berwakaf. Sudah tiba masanya kita melihat amalan berwakaf ini bukan lagi hanya tertumpu pada tempat peribadatan saja, tetapi kita boleh melihat amalan berwakaf ini di dalam skop yang lebih luas, seperti di dalam aspek kesihatan. Ini kerana pada hari ini kos rawatan perubatan amatlah tinggi, seperti peralatan bantuan pernafasan dan juga rawatan hemodialisis. Kedua-dua rawatan ini amatlah memerlukan kos rawatan yang tinggi. Jadi kita tidak boleh hanya bergantung pada subsidi kerajaan semata-mata. Marilah kita sebagai rakyat yang prihatin mengambil langkah membantu meringankan beban negara dengan melalui amalan berwakaf ini. Kesimpulannya, membantu sesama kita adalah tanggungjawab bersama. Semoga kita semua dapat bersama-sama istiqamah dalam melakukan amalan kebaikan, insya-Allah. Itu sahaja daripada kami. Jika terdapat salah silap atau sebarang kekurangan, kami memohon maaf. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.